Selamat pagi dan salam sejahtera semua murid. Kita bertemu kembali lagi di sini selepas cuti 1 minggu. Okey, jadi untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran 7.2 dan dalam video ini cikgu akan ajar macam mana nak selesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, jadi sebelum kita tengok ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah ini, mari kita imbas kembali apa yang kita sudah belajar pada pembelajaran yang lepas. Okey, kita sudah belajar 4 jenis simbol ketaksamaan. Yang pertama, kita ada simbol lebih besar daripada. Yang kedua, kita ada simbol kurang daripada. Yang ketiga, kita ada simbol lebih besar daripada atau sama dengan. Yang keempat, simbol kurang daripada atau sama dengan. Okey, jadi dalam video ini, cikgu akan tunjuk beberapa soalan macam mana kita nak selesaikan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, so soalan yang pertama, contoh soalan yang pertama. Contohnya cikgu ada X tambah 3 lebih besar daripada 10. Okey, so mari kita tengok contoh soalan ini. So ini kita panggil ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah, di mana kita ada satu pemboleh ubah sahaja dia mempunyai kuasa 1. So X ini dia mempunyai kuasa 1. So ini kita panggil ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, jadi kita akan belajar macam mana nak selesaikan dia, iaitu kita akan cari nilai X yang memuaskan ketaksamaan ini. Okey, so sebenarnya cara selesaikan soalan ini dia macam persamaan linear juga. Untuk persamaan linear, kita ada X tambah 3 sama dengan 10. So macam mana kita selesai? Kita pindah tambah 3 ini pergi ke sebelah. Lepas tu, dia akan jadi tolak 3. Betul? Jadi X sama dengan 7. So ini kita panggil persamaan linear. Yang ini kita panggil ketaksamaan linear. So cara sama, cuma yang beza ialah simbol di sini. Kalau simbol untuk persamaan, kita ada simbol sama dengan. Manakala untuk ketaksamaan linear, dia adalah hubungan antara pemboleh ubah yang mempunyai kuasa 1 dengan nombor-nombor. Okey, jadi untuk selesaikannya, okey, sama saja. Okey, yang tambah 3 ini kita kena pindah pergi sebelah. Kalau pindah sebelah, kita tukar tanda. Yang positif akan jadi negatif. Yang negatif akan jadi positif. So tambah di sini akan jadi tolak di belakang. Jadi X, okey, simbol masih kekal. 10 masih kekal sini. Okey, positif 3 pindah ke sebelah akan jadi tolak 3. Okey, tambah 3 pindah sebelah jadi tolak 3. Okey, 10 tolak 3, 7. So ini saja jawapan. Okey, tapi sekiranya soalan dia minta apakah integer yang mungkin, apakah nilai X yang mungkin bagi X, apakah nilai X yang mungkin untuk soalan ini. So X lebih besar daripada 7, maksudnya X dia boleh jadi 8, boleh jadi 9, dia boleh jadi 10. Atau mana-mana nombor yang lebih besar daripada 7. Okey, sekiranya soalan minta lah. Okey, jadi soalan 2, X tolak 2 lebih kurang atau sama dengan 6. Okey, ini pun sama. So, kita pindahkan ini, tolak 2, pergi ke sebelah. So, X, simbol masih sama. Simbol masih sama. Jadi, 6, tolak 2, pindah sebelah jadi tambah 2. Jadi, X, 6 tambah 2, 8. Okey, ini saja. Okey. Soalan 3, contohnya kita ada 7X lebih besar atau sama dengan 28. Okey, so macam mana kita cari X? Okey, 7X bermaksud 7 darab X kan?
Kalau darab kita pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. So, 28 bahagi 7. So, X adalah lebih besar atau sama dengan 4. Okey, boleh? Okey, soalan 4. Contohnya kita ada soalan ini, negatif 2X kurang daripada 18. Okey, untuk cari nilai X, negatif 2X maksudnya negatif 2 darab X. So, maksudnya kita kena pindah negatif 2 ini pergi ke sebelah. Jadi soalan ini dia ada beza sikit. Bila kita pindah nombor yang ada negatif, so ini negatif 2 betul, negatif 2. Kalau nombor di depan X ini, dia ada negatif, kita kena hati-hati. So, 18 dia bahagi negatif 2. Betul? 18 yang darab di sini, pindah sana jadi bahagi. Jadi, ini boleh? Okey. Tapi simbol ini, kita perlu bertukar arah. Apa maksud bertukar arah? Maksudnya kita kena songsangkan simbol ini. Sebab dia melibatkan nombor negatif. Jadi ingat saja, asalkan bila kita pindah, dia ada melibatkan nombor negatif. Yang pindah saja, dia melibatkan nombor negatif, kita songsangkan simbol dia. Maksudnya, kita terbalikkan simbol ketaksamaan tersebut. Okey? Jadi X adalah lebih besar daripada 18 bahagi negatif 2, negatif 9. Okey? Boleh faham? Cikgu ada lagi banyak contoh. Okey, kita akan tengok yang seterusnya. Okey, soalan 5. Soalan 5, contohnya kita ada negatif X per 3 kurang daripada 9. Okey, so ini pun sama. Kita tengok sini ya. So, kita perlu cari nilai X. Maksudnya kita perlu pindah negatif 3 pergi ke sebelah. Negatif 3. Negatif ini dia boleh jadi kepada X punya ataupun dia boleh jadi kepada 3 punya. Okey. So, contohnya dalam soalan ini. Okey. Ataupun cikgu tulis macam ini senang sikit. Okey. Okey. So, negatif ini negatif 3. Okey. So, untuk cari nilai X, kita akan pindah negatif 3 ini pergi ke sebelah. So, bahagi di sini bila pindah, dia akan jadi darab. Dia akan jadi darab. So, 9 darab negatif 3. So, bila melibatkan perpindahan nombor negatif, sini akan bertukar arah. Okey, simbol akan terbalik. Simbol akan terbalik. Jadi, X adalah lebih besar daripada negatif 27. Okey, so soalan 6, kita tengok lagi contoh. X per 3 lebih besar daripada negatif 7. Kalau ini senang. Okey, sebab 3 ini kita pindah. Tapi 3 ini dia nombor positif kan. Jadi maksudnya kita tak payah tukar tanda. Tak payah tukar simbol. So, X terus menjadi negatif 21. Sebab yang pindah ini 3. 3 pindah sana, terus negatif 7. Darab 3, kita dapat negatif 21. Yang tadi sebab kita pindahkan nombor negatif, jadi simbol perlu bersongsan, perlu tukar. Okey, perlu menjadi songsan lah. Maksudnya menjadi terbalik lah. Okey, so seterusnya cikgu bagi satu contoh lagi. 7 tambah 4X lebih besar daripada 15. Jadi, yang ini dia melibatkan operasi yang lebih daripada satu jenis. So, mula-mula, okey, kita perlu pindahkan 7 ini pergi ke sebelah. Jadi, 15 tolak 7. So, 4X lebih besar daripada 15 tolak 7, 8. Okey, so ini adalah operasi yang pertama. Kita pindah pergi sebelah. Tambah jadi tolak. Operasi yang kedua, kita cari X. Yang ini darab di sini, pindah sana akan jadi bahagi. So, ini nombor positif kan? Tak ada nombor negatif. Jadi, simbol masih kekal sama. Jadi, jawapan 2. Okey. So, cikgu sambung dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan 8 contoh. Okey, soalan 8 contohnya cikgu ada soalan ini. Okey.
So, ini pun melibatkan lebih daripada satu jenis operasi. So, yang mula-mula kita pindahkan 16 ini pergi ke sebelah. So, ini negatif 5x, masih kekal. Negatif 5x. Okey. Tolak 4. Okey. 16 ini kita pindah. Positif di sini, ini positif 16. Pindah sebelah akan jadi negatif 16. Tolak 16 lah. So, negatif 5x. Okay. So, negatif 4 tolak 16. Ini akan jadi negatif 20. Negatif 20. Okay, negatif 20. So, X. Okay, tengok sini. Ini kita perlu pindahkan negatif 5 kan? Pergi ke sebelah. Jadi, negatif 20 bahagi negatif 5. Negatif 5 dia pindah. Jadi, kita perlu tukar simbol. Kita perlu tukar simbol. Jadi, jawapan dia ialah 4. Dah 4. Okey, jadi ingat bila operasi darab dan bahagi dan melibatkan nombor negatif, kita tukar tanda. Kalau untuk tambah tolak tidak perlu sebab tambah di sini tadi kan. Bila kita tolak di belakang sini, simbol masih kekal. So, bila simbol bertukar hanya untuk operasi darab dan bahagi. So, operasi darab dan bahagi saja. Yang darab di sini jadi bahagi, kita tukar tanda sebab dia ada nombor negatif. Okey. So, soalan seterusnya, soalan 9. Soalan 9, 5x tambah 3 lebih besar daripada x tolak 5. Okey, ini soalan yang senang. Okey, kita kumpulkan x di sebelah kiri dan nombor di sebelah kanan. So, 5x ini bawa pergi depan. Ini positif x di sini kan. Bawa depan dia jadi tolak x. Okey, simbol masih kekal. Okey, tolak 5 di sini. Positif 3 pindah sebelah akan jadi tolak 3. Jadi 5x tolak 1x. Kita tinggal 4x. Negatif 5 tolak 3. Hutang 5 hutang 3. Kita ada tolak 8. Seterusnya, okey. Negatif 8 bahagi 4. Jadi jawapan akhir x adalah lebih besar atau sama dengan negatif 2. Okey. So, contoh yang last 10. 5 tolak 2x bahagi 3 kurang daripada 3. So, ini pun contoh soalan yang lebih daripada satu jenis operasi. So, mula-mula kita darabkan 3 ini pergi ke sebelah. So, 5 tolak 2x, 3 darab 3. So, 3 darab 3, 9. Seterusnya, kita pindahkan 5 ini. Positif 5 di sini, pindah sana akan jadi tolak 5. Jadi, negatif 2x, 9 tolak 5, 4. Okey, seterusnya kita cari x. Okey, ini negatif 2. Kalau negatif 2, negatif 2, kita perlu tukar, terbalikkan simbol itu. Jadi 4 bahagi negatif 2. X adalah lebih besar daripada negatif 2. Okey? Boleh? Okey, kalau ada soalan boleh tanya cikgu dalam grup lah. Ataupun secara personal pun boleh.